Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita teruskan mentadabbur hadis yang bertajuk agama adalah nasihat. Daripada yang minggu yang lepas kita telah sampai kepada li kitabihi, lillah wa li kitabihi, dua poin dalam hadis ni. Jadi sebelum tu kita tengok balik semula hadis ni, kita baca daripada awal balik. Ikut baca sama-sama. An Abi Ruqayyatin Tamim Tamim ibni Ausin ibni Kharijah Ad-Dari radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi Abu Ruqayyah ni adalah apa? Kunyah. Kunyah ni maksudnya sesuatu yang sinonim dengan seseorang. Itu kunyah nama dia. Kalau kita faham dari segi bahasa ni dia ada, dari segi penamaan ni ada tiga bentuk. Satu kunyah, satu laqab, satu isim. Isim adalah nama asal lah, nama asli seseorang. Kunyah ni nama sesuatu yang dia sinonim dengannya. Itu kunyah dipanggil. Dan juga laqab ni adalah gelaran untuk seorang, untuk pemberani ke. Umar, laqab dia Al-Faruq contohnya. Itu beza tiga. Dalam hal-hal penamaan ni dia ada apa dia? Nama ni. Nama ni orang Arab ni dia ada pertama isim lah. Isim ni nama asal. Asal lah. Yang kedua disebut kunyah. Dan yang ketiga disebut laqab. Nama asal contohnya Ali ataupun apa nama? Hamzah kan? Hamzah, pakcik Nabi. Kemudian kunyah. Ini contoh nama asal lah ni. Kunyah dia seorang, contohnya Abu Hurairah, Abu Bakar, Ummu Salamah. Ini semua kunyah. Bila ada Abu dan Ummu ni kunyah dia sebut. Kemudian laqab. Laqab ni contohnya Al-Faruq ataupun Saifullah. Saifullah kan? Saifullah ni gelaran dia. Saifullah. Al-Faruq pemisah. Saifullah pedang Allah ataupun Asadullah singa Allah. Ni semua laqab nama dia. Ni sebab kepada Hamzah contohnya. Yang ni contohnya kalau Umar ni dia punya laqab Al-Faruq, dia punya kunyah apa? Abu Hafsin. Abu Hafs. Anak dia Hafsah kan? Kunyah ni sesuatu yang dia sinonim dengannya. Contohnya dia ni suka selalu dengan kucing.
Gelaran. Dia bukan gelaran lah. Laqab ni pun gelaran juga. Assalamualaikum. Tapi berbeza sikit. Boleh masuk, boleh. Kena tunduk sikit. Bezakan antara 3 ni. Supaya kita jelas lah. Ada juga nisbah. Satu lagi kita boleh kata nisbah. Nisbah ni tempat atau negeri yang dia duduk, kaum dia. Selalunya ada ya. Contohnya Tamim ni apa? Dari contohnya. Dari kan? Nisbah. Contohnya Al-Bukhari. Kan? Al-Bukhari. Ni ada yang macam ni. Kenapa dinisbahkan kepada tempat tinggal imam ini? Imam Al-Bukhari. Boleh Jadi bahasa Arab macam ni. Jadi kalau kita tengok dalam ni Abu Ruqayyah, mana yang ni Abi Ruqayyah tu sebab mana maksudnya? Kunyah dia. Nama dia Tamim. Nama dia Tamim. Ni lah nama asal dia Tamim contohnya. Ni kat sini Tamim. Itu nama asal dia. Bin Aus bin Kharijah. Ad-Dari tu apa? Ad-Dari. Nisbah. Nisbah tempat dia. Ataupun dari ni ialah kaum dia, kaum Dar. Dekat Syam tu. Jadi ini penggunaan nama-nama dalam Arab. Ada 4 tu. Ada nama asal, ismu, al-as, nama asal lah. Nama yang asal, al-ism. Al-as. Nama yang asal, kunyah. Kunyah ni kita nak kata gelaran pun boleh juga. Tapi laqab pun gelaran juga. Kemudian penisbahan kepada sesuatu, sama ada kaum atau negeri. Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i pun nama negeri juga. Nama satu tempat juga. Asy-Syafi'i tu. Ini penggunaan nama dalam bahasa Arab lah. 4 bentuk begini. Mudah-mudahan kita boleh bezakan lah. Ni mana? Ni laqab dia. Ni nama asli dia. Ini kunyah dia. Idris Marbawi tu. Al-Marbawi. Al-Marbawi apa? Mana satu? Mana? Nisbah dia Al-Marbawi sebab lubuk Marbau. Tempat dia Marbawi. Marbau. Faham tak? Al-Malizi contohnya kan, kita kan. Al-Kelantani. Itu semua yang mana? Nisbah. Nisbah ni sama ada negeri dia ataupun dia punya nama keturunan kaum dia. Kan? Nama kaum dia. Macam tu. Okey, jadi itu 4. Ini tambahan-tambahan kita bincang kan. Okey. Kemudian daripada Aus ini dikata radhiyallahu an. Radhiyallahu an ni pun termasuk juga satu bentuk nama jugalah, iaitu dia punya kedudukan dia, manzil. Allah redha dia. Kedudukan dia lah. Tak apalah. Contohnya kalau orang yang beriman ni, kalau orang yang ni pula laknatullahu alaih kan, boleh juga untuk Firaun ke kan. Kalau untuk orang-orang yang meninggal, orang yang soleh, kita kata rahimahullah. Semoga Allah rahmati mereka. Kalau untuk orang yang hidup, kita nak bagi apa? Ini kita kata manzilah lah, iaitu kedudukan pula. Boleh juga. Kita nak kata kedudukan. Zilah lah, kedudukan dia, pangkat dia. Apa dia? Untuk sahabat Nabi je apa? Radhiyallahu an. Anhum ke anhu kalau seorang, kalau ramai. Kalau perempuan anha. Kan? Radhiyallahu. Kalau orang yang soleh yang meninggal, rahimahullah. Rahimahullah kalau seorang. Kalau ramai, rahimahumullah. Rahimahumullah. Allah masih balik atas, balik depan sebab Allah ni semoga Allah merahmatinya, semoga Allah meredainya. Itu maksud dia. Radhiyallahu anhu. Ini
semoga Allah merahmatinya. Untuk orang yang bukan sahabat Nabi yang meninggal, apa? Kita nak orang apa? Masih hidup lagi. Orang soleh tapi masih hidup. Contohnya ustaz ke guru kita kata apa? Hafizah. Hafizahullah. Hafizahullah. Semoga Allah memeliharanya semasa dia hidup dan semasa dia meninggal nanti. Ni cara kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah kan. Itu wajib tu. Itu bukannya ni. Ini tak sebut tak apa, tak ada masalah. Tapi Rasulullah apa? Kalau tak sebut dia wajib. Kalau tak sebut jadi apa? Allah kata orang yang paling bakhil bila sebut nama aku apa? Dia tak selawat kat aku. Bayangkan. Itu wajib. Tak sama macam ni. Ni tak wajib. Tak sebut tak apa. Ni sebagai bentuk doa kedudukan seseorang lah. Boleh juga kalau bentuk yang ni kalau yang buruk punya la'natullahi alaih. La'natullahi alaih. Fir'aun contohnya. Tapi ini bukan bentuk fi'il lah. Ini bukan semoga. Ini memang kita pastikan Allah laknat dia dulu. Ini isim. La'natullah, Allah telah laknat dia. Selesai dah. Boleh juga la'anallahu alaih. Jadi untuk yang musuh-musuh Allah lah. Musuh-musuh Islam yang terang-terangan memang apa? Kekufuran dia jelas. Yang dia menentang. Kita boleh doa begitu juga. Ini manzil pula kita nak letak kedudukan seorang. Jadi ni nampak penggunaan nama Arab ni macam-macam. Dia lengkap semua. Nama yang asal kan. Kemudian siapa dia yang sinonim dengan dia, maknanya lihat macam mana orang Arab ni dia punya lihat pada orang semua sudut dia nampak. Punya detailnya seseorang. Macam saya tengok Haji Ajam, saya tahu dia sinonim dengan apa. Saya boleh kata abu apa dia ni. Contohnya suka kucing ke, apa anak lelaki dia siapa ke, saya boleh sebut terus. Maknanya punya dia kenal seseorang tu dengan detail. Orang Arab. Lepas tu dia boleh tahu pula, okey dia ni cenderung apa, ni dia berani, dia ni suruh tolong apa. Dia boleh letak gelaran dia apa kat orang ni pula. Lepas tu dia tahu keturunan dia negeri mana ni, dia boleh nisbahkan pula. Dia ni daripada mana? Dia ni, dia punya datuk dia siapa? Ni, nisbah kepada keturunan ataupun tempat tinggal dia. Masya Allah, hebatnya bahasa Arab ni. Lengkap. Dengan nama saja kita boleh describe semua tentang seorang tu. Nampak tak? Hanya belajar nama ni, kalau tahu ni, kita boleh describe seorang tu dengan detail maklumat dia. Tapi bahasa Melayu ada tak? Tak ada lah. Kita nama-nama, itu orang panggil apa? Muhammad jadi Mat dia. Hilang tak? Kan? Jadi kadang-kadang gitu lah. Baik. Pentinglah kita pelajar benda-benda macam ni. Baik. Jadi kat sini ada apa ni? Di sini ada kunyah Abu Ruqayyah, ada nama asal dia, ada dia punya nisbah kepada tempat dia, dan ada manzilah dia, apa kedudukan dia, radhiyallahu an, dia sebagai seorang sahabat yang Allah redha. Begitu sekali ya. Kemudian anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun, agama adalah nasihat. Ini poin penting kat sini lah. Ini subjek utama dalam ayat ni, iaitu ad-din, agama. Apa itu agama? Agama adalah nasihat. Dan kita dah jelaskan nasihat agama ini apa. Ada dua lah secara ringkasnya, iaitu di dunia ni kita sebut cara hidup, iaitu Islam, yang perlu kita taati, turuti dan sempurnakan tuntutannya, supaya apa? Kita dapat al-jaza' pula, ad-din juga, iaitu untuk dibalas di akhirat nanti, kehidupan selepas mati nanti. Itu ad-din, iaitu satu cara hidup yang wajib untuk kita taati dan kita penuhi tuntutannya, iaitu sebagaimana yang Allah pilih lah, iaitu Islam, supaya apa? Untuk dibalas ketika saat nanti kita bertemu dengan Allah, al-jaza'. Itu makna ad-din. Ringkasnya begitu. Yang kedua, an-nasihah. Apa dia? An-nasihah. Jadi agama ini intipati dia adalah nasihat. Dia perlu ada nasihah. Apa itu nasihah? Sesuatu yang memurnikan dia sentiasa. Pemurnian. Agama perlukan pemurnian sentiasa. Nasihah ni maksudnya
ulus. Khalisatul asal contohnya. Itu contohnya khalisah al asal. Iaitu apa ni? Madu yang disaring. Itu madu yang telah disaring lah kita kata. Atau yang kedua, ini pemurnian. Jadi agama begitu juga, dia perlu ditapis. Perlu ada nasihat. Nasihat ni bentuknya menyampaikan untuk apa? Supaya adanya saringan dalam agama tu. Tidak boleh semena-menanya membuta tuli. Yang kedua, khiyat. Dan khiyat tu sawab. As-sawb. Iaitu menjahit pakaian. Ataupun menampal. Sesuatu yang terbuka kan, terkoyak. Itu menutupi, itu melindungi pula daripada kerosakan. Jadi maknanya apa? Agama sentiasa kena dimurnikan dan juga kena sentiasa diislahkan, diperbaiki kebocoran segala segenap sisi dia. Barulah agama itu boleh sempurna. Jadi ini Nabi bagi secara umum ini, secara ringkasnya agama mesti ada benda ni. Kemudian sahabat nak detail. Lalu ditanya apa? Kulna, kami bertanya. Liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Li ni adalah dua makna kan? Apa dia pertama? Liman, ini juga kita dah terangkan ni, saya ulang balik dia. Liman. Jadi li ni ada dua makna li. Iaitu man ni untuk siapa? Milik. Jadi li makna dia milik. Pertama milk. Milku siapa? Ataupun hakun. Hak siapa? Milik siapa? Hak siapa? Nasihat ni milik siapa? Hak siapa? Adakah semena-menanya? Kan? Jadi Nabi pun beritahu secara lebih detail. Itu nasihat milik Allah. Kedua-duanya. Ataupun hak milik atau hak Allah. Nabi pun bagi 5. Pertama apa? Milik hak Allah. Hak milik Allah. Kedua, hak milik kitab Allah. Kitabihi. Ketiga, hak milik Rasul Allah. Semuanya nisbah kepada Allah. Rasul yang Allah pilih. Keempat, hak milik a'immah. A'immah al-muslimin. Para pemimpin Muslim yang mana yang ikut Rasul dan kitab Allah. Yang kelima, ammatuhum. Iaitu seluruh masyarakat mereka. Masyarakat kaum muslimin. Ini yang terakhir. Jadi ini hak milik ini untuk disampaikan nasihat dalam agama ni. Maknanya kita kena menyampaikan nasihat untuk apa? Supaya manusia penuhi hak Allah dulu. Itu nombor satu lah. Hak Allah untuk ditauhidkan, dijauhkan daripada sebarang bentuk syirik. Yang ni kita dah tengok pada yang pertama. Seringkasnya hak Allah ni adalah untuk mentauhidkan dia dan menjauhi sebarang bentuk syirik kepada dia. Juga mengajak kepada taat segala perintah dia dan menjauhi segala bentuk pelanggaran dalam segala perintah Allah. Kemudian yang kedua, hak kitab Allah. Hak kitab Allah ni adalah apa? Untuk kita, apa dia? Untuk kita baca dia, hafaz dia, belajar, memahami dia dan beriman dengan setiap apa yang dia khabarkan
Kemudian bertadabbur, berusaha memahami maknanya. Ini hak kita Allah. Dan juga apa dia maksudnya? Kita kena nasihat orang untuk buat benda ni. Itu maksud dia. Nasihat orang. Hak Quran ni untuk buat ni. Dan apa kita kena buat? Ad-dinun nasihah. Kita kena nasihat manusia supaya apa? Melakukan hal ini. Memberikan hak kepada Quran ini. Supaya apa? Bila kita lakukan benda ni, ajar ni, barulah apa? Agama ini suci. Dan selamat daripada sebarang kebocoran ni. Penyelewengan. Ni, poin dia kat sini. Kita nak supaya agama ni terjaga. Baik, sekarang ni kita pergi yang ketiga, hak milik Rasul. Apa hak Rasul ini? Baik. Jadi kita tengok beberapa ayat-ayat tentangnya lah. Ini sekarang ni kita masuk yang ketiga. Saya padam ni . Baik, jadi hak milik Rasul pertama ittiba'. Jadi Rasul ni memang apa dia hak pertama dia? Untuk dia diikuti. Bukan untuk dia dikenali, dicintai, bukan? Sekarang ni orang kata cinta Rasul. Betul Tersilap kat situ, tersilap. Bukan maksudnya kita nafikan cinta tu perlu ada, bukan? Ikut Rasul, itulah tanda cinta dia. Cara nak cinta Rasul, apa dia? Ikut. Sebab Allah suruh ikut. Faham Kita kata saya cinta ibu saya kan. Tapi mak cakap apa semua tak dengar pun. Itu betul cinta ke? Tak. Jadi, itu maksud ittiba'. Sebab tu Allah sebut contohnya dalam surah 4 ayat 64. Itu juga. Itu tuntutan ke tuntunan? Mana? Oh, tuntutan ni silap. Tuntutan ni tersilap ni. Saya betulkan. Ittiba' iaitu ikut baginda Nabi SAW dengan mengikut setiap tuntutannya. Setiap tuntutan. Apa yang Nabi tuntut untuk kita ikutlah. Dalam surah 4. Poin pertama apa dia? Ittiba' Rasul lah. Ittiba'u Rasul. Jadi tuntutannya. Dalilnya kita tengok dalam surah 4 ayat 64 hingga 65 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min